Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Jangan begitu, perlu bersemangat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 5 Ramadan dan salam keluarga Malaysia buat semua penonton setia RTM. Anda bersama saya Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 7 April 2022. Ikuti media sosial rasmi kami untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih melalui saluran Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Ayuh kita mulakan dengan segmen sahih. Pautan semak kelayakan peranti siswa yang tular bukan daripada saluran rasmi kementerian. Yang berhormat Menkom Tan Sri Datuk Seri Panglima Taun Plena Anwar Haji Musa menjelaskan pautan semak kelayakan peranti siswa di sistem guruonline.my/2022/03 bantuan tablet percuma HTML adalah laman sesawang individu dan bukan daripada saluran rasmi kementerian. Sistem permohonan sedang dibangunkan dan hanya akan mula beroperasi pada 15 April 2022 akan datang. Rujuk laman sesawang rasmi di www.kkmm.gov.my. Ini pula di Facebook page rasmi Maidin Malaysia berkongsi mengenai penafian berita palsu yang dikaitkan dengan Maidin iaitu laman sesawang yang tular mengenai peraduan dan hadiah adalah palsu. Segala peraduan dan pertandingan hanya akan dimaklumkan melalui laman media sosial rasmi Maidin Malaysia sahaja. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dan menyebarkan berita palsu ini. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi talian khidmat pelanggan Maidin di talian 1300 308786. Mungkin si penyebar berita palsu yang menggunakan nama Maidin ini adalah peminat tegar Maidin yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Putrajaya mengenai posting tular berkaitan dakwaan polis tidak mengambil tindakan berkaitan laporan kes pukul seorang wanita. Satu laporan polis dibuat mengadu iaitu pengadu pada 27 Mac 2022 menyatakan berlaku pertengkaran dan pergelutan di antara beliau dan bekas teman laki beliau yang telah beristeri. Puncanya apabila bekas teman laki beliau telah pun insaf dan ingin kembali kepada keluarga menyebabkan si pengadu tidak berpuas hati. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan iaitu dengan sengaja mendatangkan cedera. Orang ramai diminta menghubungi hotline Polis Putrajaya di talian 03-8886-2145 atau mana-mana balai polis berhampiran sekiranya mempunyai sebarang maklumat. Kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia pula berkongsi mengenai keselamatan makanan di Bazar Ramadan bagi tahun 2022. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor memaklumkan aktiviti pemantauan dan pemeriksaan ke atas premis makanan akan dipergiatkan. Turut akan membuat pensepelan makanan bagi menjamin keselamatan makanan kepada pembeli. Bagi penjualan yang berasaskan minuman, para peniaga boleh mendapatkan senarai kilang ais yang berlesen melalui laman sesawang www.fsq.moh.gov.my. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Selangor juga menggalakkan konsep perhati dan pilih sebelum membeli makanan dan amalkan iaitu lihat, hidu dan rasa sebelum menikmati makanan. Dan ingat, amalan rasa itu perlu dibuat semasa berbuka puasa nanti. Ya, seterusnya kami bawakan ramalan cuaca signifikan yang telah dikemas kini pada 6 April jam 2 petang. Berdasarkan analisis model MET, satu sistem cuaca tekanan rendah dijangka terbentuk di Laut Cina Selatan dalam tempoh 8 hingga 10 April. Keadaan ini berpotensi menyebabkan berlakunya kejadian garis badai yang membawa hujan dan ribut petir berserta angin kencang di kawasan Barat Sabah, Utara Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan dalam tempoh berkenaan. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga juga telah dikeluarkan bagi perairan Laut Cina Selatan berkuat kuasa sehingga 10 April 2022.
Ada soalan untuk anda. Adakah anda salah seorang mangsa jenayah tipu e-dagang? Ayuh sama-sama kita ikuti langkah ini dan hashtag, jangan lupa hashtag tak nak scam. Ya, mari sama-sama kita saksikan. Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan perkembangan e-dagang di mana pembelian atas talian telah menjadi norma baru. Amalan membeli belah di atas talian telah memberikan peluang kepada skamer untuk menipu pembeli dengan membuat halaman atau profil palsu di media sosial dan platform e-dagang. Selalunya, skamer tidak akan dapat dihubungi setelah pembayaran dibuat dan barang yang diterima lain daripada yang dipesan. Untuk mengelakkan skam e-dagang, sentiasa semak ulasan pembeli dan hanya beli daripada platform e-dagang yang sah. Jika anda telah memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berkuasa. Jadilah pengguna digital yang bijak. Layari laman sesawang ini untuk maklumat lanjut. Ingat, kenal pasti, semak dan laporkan skam. Ya, ayuh sama-sama kita ingat tips dan nasihat ini dan aplikasikannya dalam kehidupan kita seharian, iaitu sentiasa semak ulasan pembeli dan beli dari platform e-dagang yang sah dan dipercayai. Seterusnya, pendaftaran pengguna data melalui pendaftaran secara dalam talian. Ayuh kita saksikan video ini. Adakah perniagaan anda memproses data peribadi? Sekiranya perniagaan anda tergolong di bawah 13 golongan pengguna data, anda diwajibkan untuk mendaftar seperti termaktub di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kini, pendaftaran semudah di dalam talian sahaja melalui sistem pelindungan data peribadi. Proses pendaftaran bermula dengan hanya melengkapkan beberapa maklumat asas. Kemudian, anda akan menerima ID pengguna dan kata laluan. Dengan menggunakan ID tersebut, anda boleh mengakses ke dalam sistem. Pergi ke bahagian pendaftaran dan buat permohonan pendaftaran. Klik pada tambah dan isikan maklumat mohon akuan daftar sehingga ke bahagian pengesahan. Seterusnya, klik hantar. Tahniah, permohonan anda berjaya. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarlah segera bagi mematuhi APDP 2010. Ya, 13 golongan yang wajib berdaftar di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 kurungan Akta 709. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan daftar.pdp.gov.my, manakala untuk pastikan sama ada organisasi atau syarikat anda wajib atau tidak perlu berdaftar di bawah Akta 709, anda boleh layari www.pdp.gov.my/Perkeliling Pesuruhjaya. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK Antigen Profesional di pintu masuk antarabangsa atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. Dan keputusan itu akan dilaporkan oleh MySejahtera oleh pengendali. Sekiranya keputusan ujian RTK Profesional adalah positif, maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama 7 hari. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK Antigen Profesional adalah negatif, bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari.
perlawanan bola sepak terulung dunia, Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kira detik penantiannya kini bermula. Dalam FIFA World Cup Road to Final, dibawakan sepanjang 10 episod setiap Jumaat 8 malam di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen semasa. Individu yang pernah dijangkiti COVID-19 mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami darah beku yang serius sehingga 6 bulan selepas dijangkiti. Walaupun mengalami gejala ringan, menurut kajian terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan BMJ. Kajian sebelum ini menunjukkan bahawa COVID-19 meningkatkan risiko darah beku. Tetapi kajian terbaru dalam Jurnal Perubatan BMJ menunjukkan berapa lama ancaman itu boleh berlarutan. Penyelidik membandingkan data daripada lebih 1 juta orang di Sweden yang dijangkiti COVID-19 mulai Februari 2020 hingga Mei 2021 dengan lebih 4 juta orang kumpulan mereka yang diuji negatif. Kajian mendapati bahawa individu yang menghidap COVID-19 mempunyai risiko pembekuan darah yang menyekat arteri dalam paru-paru sehingga 6 bulan selepas mendapat jangkitan tersebut. Kajian itu juga mendapati pesakit COVID-19 berisiko tinggi mengalami pembekuan darah pada urat dalam, biasanya di bahagian kaki sehingga 3 bulan selepas dijangkiti COVID-19. Tabung bencana tanaman padi yang diwujudkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebagai bantuan khas kepada penanam padi yang menghadapi bencana luar jangka memberi manfaat kepada 956 penanam padi di Perlis dengan peruntukan sebanyak 1.3 juta ringgit, sedikit sebanyak meringankan beban ditanggung penanam padi akibat bencana banjir dan padi rebah yang berlaku di Perlis pada Mei dan September tahun lalu. Menerusi Pengerusi Lembaga Kemajuan Muda MADA, Ahmad Tarmizi, keluasan kawasan padi yang terjejas seluas 840.6 hektar melibatkan 5 lokaliti pertubuhan peladang kawasan PPK. Kategori yang telah ditetapkan oleh kementerian iaitu pokok padi yang berusia 1 hingga 70 hari. Kerajaan membayar sebanyak RM876 per hektar. Bantuan khas kewangan Aidilfitri yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob bakal dinikmati warga Angkatan Tentera Malaysia dan veteran ATM. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein dalam satu kenyataan berkata pihaknya menyambut baik pemberian bantuan itu yang sentiasa mengambil kira anggota dan veteran ATM seperti penyaluran bantuan lain sebelum ini. Dijangkakan seramai 120,615 pegawai serta anggota yang sedang berkhidmat dan kira-kira 200,000 veteran ATM bakal menerima manfaat bantuan khas kewangan ini. Baik, seterusnya kita bawakan kepada anda perkongsian ini. Ada pula maklumat yang perlu diikuti iaitu kerajaan seterusnya membawakan sejumlah 300,000 naskah buku mari kenal sawit akan diedarkan di sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta terpilih seluruh negara sebagai usaha kerajaan memberi pendedahan berhubung kelapa sawit kepada murid. Pengedaran dibuat secara berperingkat dan diberi secara percuma. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, buku tersebut menjelaskan mengenai fakta kelapa sawit yang betul, kepentingan dan sumbangan industri komoditi itu kepada pembangunan sosioekonomi dan pendapatan negara. Anak di sekolah ini harus diperkenalkan dengan maklumat-maklumat fakta-fakta sawit yang bagaimana ianya diproses, bagaimana dia diurus dan sebagainya yang ada dalam buku ini. Dan dalam bahasa yang sangat mudah untuk mereka memahami dan dengan itu mereka juga akan menambah minat mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengurusan ladang sawit dan juga mungkin untuk bekerja dalam ladang sawit ini untuk masa depan mereka.
Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan bantuan khas kewangan BKK bersempena Hari Raya Aidilfitri sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada semua penjawat awam bawah pentadbiran kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, bantuan tersebut meliputi 4,050 penjawat awam dengan peruntukan sebanyak RM6 juta. Pemberian BKK ini juga sebagai usaha meringankan beban kewangan anggota Perkhidmatan Awam bawah Kerajaan Negeri Sembilan bagi persiapan Hari Raya 2022. BKK ini juga sebagai usaha meringankan beban kewangan anggota Perkhidmatan Awam di bawah Kerajaan Negeri Sembilan bagi persiapan Hari Raya 2022. Bayaran akan dibuat pada 15 April 2022. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Labuan melaksanakan Ops Pantau di Bazar Ramadan Pulau Itu bagi melihat dan memantau harga barangan makanan di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Menurut pengarah penjabat iaitu KPDN HEP Labuan, pelaksanaan pemeriksaan serta pemantauan harga dan bekalan barangan setiap hari untuk mengelakkan berlakunya kenaikan harga yang tidak munasabah. Sementara itu, Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Labuan berkata, semua peniaga diwajibkan meletakkan tanda harga bagi setiap barangan yang dijual. Bukan sahaja di Bazar Ramadan, di mana-mana tempat yang melibatkan penjualan perlu diletakkan tanda harga. Mana-mana peniaga yang tidak meletakkan tanda harga boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Ops Pantau di Bazar Ramadan Labuan Walk kali ini melibatkan 15 orang pegawai penguatkuasa KPDN HEP Labuan. Masih lagi berkaitan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan menyiasat aduan kenaikan harga ayam di beberapa buah negeri di Semenanjung. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Rosul Wahid berkata siasatan perlu dijalankan di peringkat penjual, pemborong hingga ke pembekal bagi mengesan punca kenaikan harga yang berlaku. Pada 5 Februari lalu, kerajaan melalui KPDN HEP telah menetapkan harga siling runcit ayam standard RM8.90 sekilogram di Semenanjung sehingga 5 Jun 2022 bagi menjamin kestabilan harga ayam. Menurut beliau, Ops Pantau 2022 diadakan bagi memastikan pengguna berada dalam keadaan yang selesa dan mudah mendapatkan bekalan makanan serta keperluan harian pada harga yang munasabah semasa bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Orang ramai diingatkan agar berwaspada terhadap kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan nama Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa atau mana-mana koperasi di bawahnya. Presidennya Datuk Abdul Fattah berkata, ini terutama melibatkan koperasi yang menawarkan produk pembiayaan dan potongan gaji menerusi angkasa. Berdasarkan perhatian, kes berkaitan penipuan pembiayaan akan meningkat setiap kali menjelang sambutan perayaan. Orang ramai yang membuat pinjaman harus berurusan terus ke koperasi berkenaan dan tidak melalui orang tengah atau ejen. Untuk maklumat, Angkasa tidak pernah melantik sesiapa. Mangsa yang terlibat disyorkan untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa bagi tindakan selanjutnya. Angkasa juga turut menyalurkan maklumat berkaitan bagi membantu mangsa. Cerita mengenai batik, 1 juta batik percuma ditawarkan kepada penjawat awam di seluruh negara. Ia merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR oleh syarikat pengeluar kain bermotif batik moden dari Jitra Raifili iaitu World Sendirian Berhad bagi memartabatkan industri batik moden di negara ini. Pengasasnya berkata sejak dilancarkan pada 4 Mac lalu hingga kini kira-kira 30,000 batik percuma telah ditempah oleh penjawat awam. Katanya kempen 1 juta batik percuma itu akan berlangsung sepanjang tahun ini. Idea kempen 1 juta batik percuma penjawat awam ini tercetus kerana Raifili mahu memberi peluang kepada semua warga Malaysia terutama penjawat awam untuk berasa bangga menggayakan batik moden Malaysia. Seterusnya, idea ini mahu menyahut seruan Perdana Menteri yang mengumumkan 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia.
Persetujuan kerajaan penstrukturan semula. Konsesi persetujuan kerajaan terhadap cadangan penstrukturan semula melibatkan 4 syarikat konsesi lebuh raya di Lembah Kelang memberi harapan kepada sektor lebuh raya yang lebih luas, kata RAM Rating Service Berhad. Cadangan itu yang menyaksikan tiada lagi kenaikan kadar tol untuk 4 lebuh raya di Lembah Kelang, melibatkan konsesi lebuh raya syarikat mengurusan air banjir dan terowong Sdn Bhd, Kesas Sdn Bhd, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sdn Bhd dan Lingkaran Transkota Sdn Bhd LDP. Dalam satu kenyataan, RAM Ratings berkata penangguhan kenaikan tools yang berterusan dalam 1 tahun dilaporkan menyebabkan kerajaan menanggung kos pampasan RM2.25 bilion sementara ruang fiskal yang semakin kecil menjadikan pemansuhan tol tidak munasabah memandangkan jumlah rampasan ataupun pampasan yang tinggi perlu dibayar. Amanat Lebuh Raya Rakyat Berhad ALR menawarkan untuk mengambil alih lebuh raya yang sebahagiannya dimiliki oleh Gamuda Berhad, menunjukkan hasrat kerajaan yang bersungguh-sungguh untuk menangani secara serius penstrukturan semula kadar tol di semua lebuh raya di seluruh negara menjelang akhir 2023 berdasarkan respon Parlimen oleh Kementerian Kerja Raya. Jika berjaya, model penstrukturan ini boleh dijadikan pelan tindakan untuk rundingan lanjut dengan konsesi lebuh raya yang lain. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini. Kita nak supaya kita berikan kepada mereka itu ialah joran. Joran. Kita tak nak kita berbangga dengan sumbangan kita beri setiap tahun. Asnaf yang terima tu setiap tahun makin tinggi. Pada saya itu gagal. Berjaya kita ialah kita dapat menukarkan orang daripada penerima kepada pemberi. Siaran ulangan optik, diskusi mengenai pelan pemulihan negara bersama Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Khamis, 4:05 petang di saluran Berita RTM. Jumaat, 10:30 malam di TV1 dan menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Menyampaikan hanya yang aktual, memberi inspirasi, menyerlahkan kreativiti, cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajuan tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4:05 petang pastinya di saluran Berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Program perantis ataupun perantis siswa kepada pelajar-pelajar miskin yang dijangka akan memberikan faedah kepada kira-kira 400,000 pelajar seluruh negara termasuk di IPTS akan mula dilaksanakan. Ini termasuk pelajar-pelajar yang baru mendapat tempat di universiti nanti. Mereka juga boleh mula memohon bermula pada bulan April ini dan pada bulan Jun roll out. Program ini diharap akan dapat memberikan satu lagi kelegaan kepada pelajar-pelajar yang boleh mereka gunakan semasa mereka belajar.
Yes, we are back. Pastikan sahih. Terima kasih buat penonton Pastikan Sahih. Di segmen yang terakhir, di minit-minit yang terakhir ini, perlu kami war-warkan kepada anda hebahan untuk anda ikuti. Ayo sama-sama kita saksikan notifikasi pada hari ini, iaitu Hari Kesihatan Sedunia 2022. Ayo sama-sama kita menjaga kesihatan kita, iaitu dengan apabila kita melihat bila kadar satu, iaitu kesihatan menjadi keutamaan, bila tiada satu tanpa satu yang lain adalah kosong. Bermakna kita tiada keluarga, kerja, duit dan impian. Jadi ayo sama-sama kita menghargai kesihatan kita dengan menjaga pemakanan dan juga aktiviti harian kita. Pada hari ini 7 April 2022 adalah Hari Kesihatan Sedunia 2022. Baik, seterusnya kita bawakan pula apakah ia adalah borak tengah lapar. Ya, pasti ramai di antara kita yang tengah lapar. Jangan lapar, kita sudah biasa mengalaminya setiap tahun. Jadi ayo sama-sama saksikan borak tengah lapar sepanjang Ramadan. 4.30 minit petang hingga 5 petang. Anda boleh saksikan bersama dengan tetamu-tamu yang hebat-hebat belaka. Kita ada Saiful Apik, Yasin, Saudara Samsul Debat, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Haryanto, Atu Zero dan juga DJ AP Syafiq. Saksikannya di klfm.rtm.gov.my. Ini pula adalah sayembara penulisan puisi Ramadan. Terbuka kepada individu yang lahir atau menetap di Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan Brunei Darussalam. Ya, RM500 menanti 10 pemenang. Imbas kod QR ini untuk mendapatkan maklumat lanjut. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 27 April 2022. Mini Karnival Kerjaya Jamin Kerja Anjuran Bersama Pekeso dan Invest KL. 14 April 2022, Khamis, 9 pagi hingga 5 petang, Dewan Kenanga tingkat 18 Wisma Pekeso Kuala Lumpur. Penglibatan 10 majikan dan juga lebih 100 kekosongan jawatan yang ditawarkan. Dan ini adalah program penajaan kumpulan pelaksana PPKP bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan tahun 2022. Tarikh permohonan 18 Februari hingga 31 Oktober 2022. Permohonan dalam talian dan maklumat lanjut anda boleh layari laman sesawang yang tertera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, Pastikan Sahih setiap hari Isnin hingga Jumaat, 3.30 minit petang sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Manakala untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda perlu ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Sampai di sini saja Pastikan Sahih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.